Assalamualaikum dan selamat petang kepada rekan-rekan penggemar TeamSpeak 3, sama ada secara individu, kumpulan ataupun melalui gateway ROIP. So hari ini saya nak buat satu perkongsian bagaimana nak membuat gateway. Informasi gateway ialah di mana TeamSpeak 3 mewakili digital, kita sambung melalui kabel interface ke RF atau radio frekuensi. Okey. Mula-mula kita install dulu TeamSpeak 3 di PC anda. Okey, kita install TeamSpeak 3, kita tunggu. Okey. Itu step pertama. Kita install TeamSpeak 3. Okey, kemudian kita next. Kita tarik ke bawah. Accept agreement ni, dia ada agreement dia. Okey. Yang ini install using install for anyone using this computer. Okey, next. Okey, ini by default dia duduk di program C TeamSpeak 3. Kita next. Kemudian kita save. Yang ini kita tak payah tick ya, install official TeamSpeak overlay ni. Overlay ni biasa untuk gamers. Okey, kita install. Kita tunggu seketika. Okey, sekarang ni sudah install TeamSpeak 3. Kita run, tengok ya. TeamSpeak 3. Finish. Okey. Okey, sekarang TeamSpeak 3 sudah run. Okey. So kita tarik ni di TeamSpeak 3 ni pun ada agreement dia juga. So kita accept agreement. So choose your nickname ni. So nickname ini nama call sign kita. Kalau kita rakan-rakan amatur, kita letak call sign kita, ataupun memang kita ada call sign gateway kita yang dah apply daripada Suruhanjaya Komunikasi Malaysia. Okey, just kita letak call sign kita di sini. 9 Whiskey 4 contohnya ya. Golf Mike Sierra. Golf ni mewakili gateway ya, Mike Sierra Malaysia server. So kita spacekan dia, kita letak frekuensi dia 144.800 MHz. Lepas tu diikuti oleh lokasi kita kat mana? Rawang contoh. WANG. Okey. Lepas tu sudah. Okey, bila sudah, kemudian kita pergi ke bookmark. Kita pergi ke bookmark, pergi ke TeamSpeak ni, kita klik kanan mouse kita, kita edit bookmark. Okey. Edit bookmark. So label ni kita letak sebab kita nak masuk ke sebuah TeamSpeak 3 Malaysia. So label dia MARS ya. MARS yang bermaksud Malaysian Amateur ROIP Society. So kita masukkan address dia atau IP dia, roipmar.com. Okey, selesai. So nickname ni dah automatic tadi sebab kita sudah setting di awal. So ni bahagian soundpad ni kita perlu deactivatekan. Kenapa? Dia sama macam yang di handphone kita. Kalau tak, dia akan ada suara berbunyi kalau masuk di dalam server, di dalam jalur. Kalau ada orang keluar masuk, dia akan connected dan disconnected. Okey, lepas tu kita apply-kan. Dah apply, dah selesai. Okey. Bila kita dah selesai, so kita lihat di sini ya. Sudah ada address. So ini step pertama. Selepas itu kita tutup dulu TeamSpeak 3 ni. Maksudnya software TeamSpeak 3 kita sudah install. Sekarang ni kita nak install dia punya commander. Commander ni dia yang akan kontrol COM port. Kita punya COM port. Kalau kita sambung dengan kabel interface ke radio kita, sama ada rig ataupun handy transceiver. So PTT dia guna COM port yang akan kontrol.
So kita tutup dulu. So sekarang ni ini adalah software TeamSpeak 3 Commander yang sesuai dengan versi 3.094. So ini versi dia ya. So apa perlu kita buat sekarang? So kita extract dulu TeamSpeak 3 Commander ni kan. Extract dulu sebab di dalamnya tu dia ada apa nama ada software yang kita nak install ya. So gateway setup kita extract di sini dulu. Okay, so dia keluar di sini ya tuan-tuan. So bila keluar di sini kita extract dia. Ini dia punya setting untuk di TNF dan sebagainya lah nanti. So kita cuma perlu ambil ni TeamSpeak 3 Gateway DLL ni. Kita ambil ni, kita copy, okay. Kemudian kita minimizekan. Copy. Kemudian kita pergi ke TeamSpeak ni tadi di desktop kita. Yang kita copy tadi tu kita nak masukkan dalam folder dia. So kita klik mouse kanan di icon TeamSpeak ini. Kita klik property, okay. Kita pergi ke open file location. Bila dah open file location, kita cari folder plugin ni ya. Okay, folder plugin. Kita klik 2 kali folder plugin. So kita paste kat sini yang kita plugin tadi, control port untuk TeamSpeak ni commander tadi. Kita di sini, lepas tu kita tutup. Okey. Bila kita tutup tu, kemudian kita pergi ke advanced ni. Kita run as administrator. Kemudian kita okeykan, kemudian kita apply. Okey. Dah apply? Okey, fine sudah. Okey, sudah, itu step kedua. Sudah selesai. So, apa perlu kita buat sekarang? Kita buka TeamSpeak 3 tadi yang kita dah install tadi dengan commander tadi. Bila kita dah buka, okey, sekarang ni bookmark tadi kita dah buat kan? Kalau kita login ke dalam, kita sudah boleh masuk. Tetapi dia belum berwarna merah atau bekerja sebagai commander. So kita kena setting commander dulu. Kita tutup balik. So untuk setting ke commander ni, so kita perlu pergi ke setting sini dulu. Pergi ke setting ya. Kita klik plugin ni. Tengok ya tuan-tuan, rakan-rakan. Bila kita klik plugin ni, kita nampak yang kita install tadi kan. Kita tik kat sini. Bila kita tik kat sini, dia akan keluar di sini. Di sudut kanan ni dia keluar. Kemudian kita close. Okey. Okey. Kemudian kita kerjakan. Kita setting commander ni yang kita install tadi ya. Software ini software commander plugin ya. Kita klik, ambil yang nombor 2 ni, dia tulisan Jerman. So kita dah tik sini. So apa perlu kita buat? Kita pergi ke bahagian ni, Webidung ni ataupun nama gateway lah ya. Kita tukar kepada gateway yang kita apa tadi kita edit ni. Kita punya apa nama tadi? Nama gateway tadi ya. Sebentar. Ni kita copy ni. Copy, okey. Kemudian kita paste dekat sini. Kita paste dekat sini. Tu. So gateway kita nanti dia akan keluar commander di sini. Okey, sekarang ni sudah ada gateway. So sekarang kita ke setting audio. Setting audio ni bahagian ni dia beginilah, ikut sajalah ya. Ini cuma bahagian ni kita kena laraskan ke kiri. Dua-dua dia automatik. Yang ini biarkan. Okey. Lepas tu comport ni. Ni comport ni. So, kita guna comport 1. Atau comport 4. Kita tengok. Cara kita nak check comport kita mana yang bekerja. Kita pergi ke komputer ni. My computer, pergi property. Ya. Kita pergi ke property. Kemudian kita task manager. Okay, di task manager ni kita cari bahagian port ni.
So okey, kita tengok kompon. Ini bahagian kompot satu ya. Ini bahagian untuk printer kompot. Yang ini USB serial. Yang ini saya gunakan untuk CW punya kompot. So communication port COM1 ya. So kita tutup. Kemudian kita pilih kat sini COM1. So kita pastikan aktifkan. Okey, sudah aktif. Kompot 1 selesai. Kemudian kita ke bahagian Roger Bip. Bahagian Roger Bip ni kita tik aktifkan Roger Bip ni. Ni kanan kiri. Aktifkan Roger Bip. Okey. Bahagian remote ni biarkan ikut standard. Okey. Habis tu kita pangkah. Kita pangkah. Okey. So mana pergi tadi? Teams kita tadi ya. Okey, ni yang kita install tadi. Okey. So setelah kita setting di commander ni, kita jangan login dulu. Kita kena setting bahagian audio pula ya. Bagi audio kita settingkan, kita pergi ke option ni. Option ya. Sebelum audio ni kita tengok design kita ni. Okey, kita tengok. Ni pastikan bahagian display country flag ni kita, client ni kita tikkan. Supaya kita nak lihat bendera kita. Nanti masa login kita akan nampak bendera kita dan bendera kawan-kawan kita, rakan-rakan kita. Kalau Malaysia, bendera Malaysia, Indonesia, bendera Indonesia, Jerman dan sebagainya. Pastikan ini tik ya. Kemudian kita pergi ke bahagian playback ya. Okey, bahagian playback. So by default dia beginilah keadaannya ya, tuan-tuan, rakan-rakan. So kita bahagian default ni sebenarnya ini bahagian audio masuk nanti daripada RF ya. So kita pilih kita punya audio PC lah, speaker ni ya. Okey, dah pilih tu. Yang ini bahagian sound pack. Pastikan yang ini kita tarik ke kiri sekali supaya audio tidak bergaung ya. Yang ini ikut kita lah, kalau audio tak cukup kuat nanti kita boleh tarik kanan. 4.0 ataupun by default dia plus 0 ya. Tapi saya biasa guna dalam 2.5 macam tu. Kan? Kemudian kita apply. Dah setting ni selesai. Kemudian kita pergi ke bahagian capture. Capture ni bahagian audio dari audio dari mic kita ya. So yang ini kita pilih kita punya default audio PC kita ya. So kita guna mikrofon kan. Kita tik bahagian mikrofon. So yang ini biarkan voice activation level ni. Biasanya antara ni kita buat testing ya, suara kita dengar tu. Itu sensitivity audio kita. Sensitivity audio kita daripada RF nanti. So kita adjust sikit. Biasanya saya guna minus 30.13 ni ya. Kemudian kita tik reduce echo ni supaya dia tak echo. Nanti kalau ada echo masuk dalam RF, masuk dalam radio frekuensi ni, jadi audionya tak cantik, macam bergema. Yang echo cancellation ni pun kita tikkan, kemudian kita apply. Okey, sekarang ni kita test audio kita. Ni audio masuk dari RF contohnya. Anda boleh tengok sensitivity ni ya. Okey, kita stop sudah selesai. Okey, kemudian terus kita pergi ke notification ni. Notification ni sound pack lah. Macam di handphone juga, by default dia female voice. So kita offkan ni. Supaya apa? Supaya tidak ada gangguan suara bila ada stesen masuk dalam jalur kita, dalam channel atau dalam server kita. Kalau tidak diactivate, tak diactivatekan ni, dia ada, bila ada stesen masuk dia akan cakap connected. Maksudnya orang masuk. Bila orang tu log out nanti disconnected. So dia mengganggu komunikasi kita. Okay. Bila dah selesai ni, so masuk commander ni pun sudah selesai. So apa yang perlu kita buat sekarang? Kita login ke channel yang kita buat dalam server MRS. So anda nampak dia sudah terkoneksi di sini ya. Sudah masuk. So tengok
sudah masuk. So maksudnya bila saya bercakap dia membiru ni, so maksudnya daripada RF audio sudah masuk. Tengok bila saya lepas PTT, dia tutup. Begitu informasi. So kalau kita nak apa nama apa nama pindah channel, seperti mana yang anda tahu lah kan, kita pergi ke mana-mana channel, kemudian kita apa nama join channel. Tadi kita ke lobby, sekarang ni kita nak ke MARS ni kan, so kita klik ni, kita pergi ke switch to channel. So sekarang ni kita sudah masuk, kita tunggu admin atau pegawai-pegawai yang bertugas dalam server itu untuk buka mic kita. Selagi tak buka, selagi itu kita tak boleh komunikasi. So kita boleh pergi ke channel-channel yang terbuka. Begitu untuk informasi. Sebenarnya yang ada di dalam server TeamSpeak 3. So rasanya jelas setakat ini bagaimana kita nak install TeamSpeak 3 dan TeamSpeak 3 Commander plugin. Ia yang akan kontrol kita punya apa nama, kontrol kita punya PTT komport. So sekian. Oh, sebelum tu kita bagi tahu yang ni software Commander ni dia boleh dialih-alih ya. Boleh dialih-alih. Begitu. So di sini nanti kalau ada aktiviti komunikasi, so di software Commander ni dia akan nampak lah. Kalau ada orang TX dari RF dia akan hijau, kalau ada orang TX daripada TeamSpeak dia akan merah dan sebagainya. So setakat itu dulu rakan-rakan untuk perkongsian setup TeamSpeak 3 Commander untuk kegunaan disambung ke radio frekuensi RF. So kita disconnect dulu. So kita jumpa di kesempatan mendatang. Jangan lupa mengikuti perkembangan TeamSpeak 3 server bersama dengan saya 9 Whiskey to Uniform Zulu 5. Call sign CB saya 113 Mike Sarah Uniform Zulu 5. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa dan jumpa lagi. Bye bye.